Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Dalam slot Sembang Aktif hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan kemenjadian murid melalui aktiviti badan beruniform. Dan pastinya, Irfan tidak akan berseorangan kerana kita akan bawakan seorang tetamu yang cukup banyak pengalamannya. Jadi, untuk hari ini, kita bawakan Encik Nazar bin Mamat, Ketua Penolong Pengarah Unit Kejurulatihan Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Irfan hari ini. Assalamualaikum Cik Nazar, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Khabar baik. Alhamdulillah. Irfan. Nampaknya Tuan Nazar kita segak bergaya memakai, saya rasa ni baju pegawai untuk KRS, tapi tak apa, kita akan tanya sebentar lagi. Tapi hari ini kita akan bawakan topik yang cukup menarik, iaitu kemenjadian murid melalui aktiviti badan beruniform. Seperti saya sendiri, Tuan, saya pun ada pengalaman di sekolah. Jadi saya tahu di sekolah memang banyak aktiviti yang melibatkan murid-murid dalam badan beruniform. Jadi, tanpa melengahkan masa, diteruskan dengan soalan yang pertama kepada Tuan sendiri. Boleh Tuan ceritakan kepada saya dan penonton di rumah tentang latar belakang Tuan dan juga pelibatan dalam badan beruniform? Silakan. Baik. Terima kasih Cik Irfan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Media Prima yang telah menjemput saya untuk bersama dalam Sembang Aktif pada hari ini. Jadi saya telah mulakan perkhidmatan sejak tahun 1998 sebagai guru di SMK Seri Sentosa Kuala Lumpur. 24 tahun yang lepas ya? Ya, lebih kurang 24 tahun. Lama dah. Kemudian saya telah menguruskan pasukan kadet remaja sekolah sebagai guru penasihat di sekolah berkenaan. Kemudian pada tahun 2009 saya telah dipelawa untuk berkhidmat sebagai ketua unit kokurikulum di PPD Bangsa Pudu Kuala Lumpur. Selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2011 saya telah dijemput untuk berkhidmat di Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai penolong pengarah di bahagian kokurikulum dan kesenian. Dan Alhamdulillah pada tahun 2019 yang lalu saya telah dilantik menjadi ketua penolong pengarah unit kejurulatihan bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian. Dengan jawatan dalam KRS saya ialah Ketua Penolong Pengarah KRS Malaysia. Ketua Penolong Pengarah KRS Malaysia. Dan sekarang ni kalau kita nampak Tuan memakai satu baju yang sangat cantik, mungkin Tuan boleh ceritakan sikit ada pakunya berapa, apa maksudnya, silakan. Baik, yang saya pakai ini adalah baju nombor 2 yang dipanggil sebagai bush jacket. Bush jacket. Yang dipakai oleh pegawai. Ada juga uniform yang lain yang dipakai oleh pegawai, iaitu baju nombor 3, yang baju hijau muda tu, baju nombor 4. Ini dipakai mengikut kesesuaian majlis tertentu. Dan ada sedikit perbezaan dengan ahli kadet. Anak-anak kadet dia hanya pakai baju nombor 3 dan nombor 4. Tapi yang ini special untuk pegawai lah. Untuk pegawai special untuk pegawai seperti Tuan Nazar kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan dari segi sumbangan Tuan juga dalam aktiviti Persatuan Badan Uniform. Silakan. Baik. Jadi sebagai Ketua Penolong Pengarah atau sebelum ini Penolong Pengarah, kita melaksanakan aktiviti murid di peringkat kebangsaan sebagaimana yang kita laksanakan setiap tahun. Mungkin Irfan pernah sertai perkemahan kebangsaan. Betul, pada itu saya di sekolah pada tahun 2014 begitu. Itu contohnya aktiviti yang kami kendalikan. Selain daripada itu, untuk menambah lagi bilangan anak-anak supaya dapat terlibat, lebih ramai lagi terlibat, kita telah berbincang dengan beberapa pihak di luar untuk kita menganjurkan aktiviti tambahan. Jadi pada tahun 2018 kita telah menganjurkan aktiviti yang lebih tinggi, iaitu peringkat antarabangsa. Untuk ahli KRS kita panggil Kembara Ilmu. Di mana dia dilakukan itu? Kita turun di Jakarta pada ketika itu, kemudian kita menaiki bas melalui kampung-kampung di Kota Bogor, hingga di sekolah, di masjid, di tempat-tempat bersejarah dan terus ke Bandung. Ada gitu-gitu. Kemudian pada tahun 2019 kita menjemput pula anak-anak daripada Indonesia ini dan Thailand datang ke Malaysia dalam KRS International Camp. Kita buat di Lambaian Danau di Jasin, Melaka. Pada ketika itu 1,200 murid
menyertai perkhemahan ini. Dari Indonesia? Dari Indonesia dan juga dari Satun. Dari Satun, Thailand. Ya. Kemudian pada tahun 2020 sebelum pandemik, kita sempat menganjurkan satu lagi untuk pasukan badan beruniform, PBB pula. Kita panggil PBB International Camp. Pada bulan Mac tahun 2020, sekali lagi kita menjemput semua anak-anak yang bukan saja KRS dari pasukan badan uniform lain seramai 2030 orang. Juga daripada Indonesia dan juga dari Satun, Thailand menyertai perkhemahan tersebut. Dan kita mengadakan aktiviti murid untuk kenaikan pangkat juga, disebabkan pada ketika itu kemungkinan lebih ramai murid yang dapat sertai. Kita jemput menyertai kawat kaki tahun 2018, tahun 2019, di mana seramai 2,400 orang murid terlibat. Kemudian kita melaksanakan kursus kenaikan pangkat bagi kadet JPJ, bagi kadet remaja sekolah, untuk kita memberi pangkat kepada anak ini, kerana dalam pasukan beruniform yang dipakai ini, pangkat ini membawa markah kepada anak ini. Mungkin Irfan juga pernah merasa memakai pangkat di kadet dulu kan. Ada markah yang akan diberikan sekiranya saya dah naik pangkat. Dan kursus guru juga kita ada laksanakan, kerana apabila kursus ini kita berikan kepada guru ini akan membawa ilmu ini untuk mengajar anak-anak murid. Betul. Dan secara tidak langsung dia akan menarik minat supaya murid menyertai pasukan tersebut. Dan yang terakhir yang kita buat ialah kita cuba untuk bawa KRS ini ke institusi pengajian tinggi di IPT. Jadi kita telah berbincang dengan pihak agensi luar untuk menumbuhkan KRS ini di IPT, supaya apabila anak-anak ni tamat sekolah nanti ada KRS di IPT untuk mereka menyambung aktiviti co-curricular di sana. Baik Tuan Azam, sebagai seorang yang pernah menguruskan pasukan badan uniform di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, apakah sebenarnya matlamat aktiviti pasukan badan uniform ni kepada murid secara ringkasnya? Silakan. Baik Irfan. Seperti mana yang Irfan sedia maklum, yang aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan di sekolah ini ada 3 elemen, iaitu sukan permainan, dah tentulah untuk melahirkan anak yang sihat, yang ceria, atlet negara kan. Macam Irfan sekarang ni kan. Macam saya. Okey, kalau elemen yang kedua? Yang kedua ialah kita ada kelab dan persatuan. Persatuan itu supaya kita dapat bermasyarakat, cara untuk kita bergaul dengan orang, kita bersosial, kita berpersatuan dengan cara yang betul, tempat di mana anak-anak ini dapat berhujah. Itu ialah di bawah kelab dan persatuan. Dan yang ketiga ialah topik kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pasukan badan uniform. Betul. Jadi pasukan badan uniform ini membawa mesej yang banyak sebenarnya, Irfan. Okay. Yang pertama ialah ingin membentuk jati diri disiplin yang tinggi kepada murid. Disiplin ini maksudnya ialah dia dapat mematuhi masa, tidak datang lewat ke sekolah, mematuhi arahan, tidak ponting sekolah, rambut kemas macam Irfan sekarang ini, tata cara pemakaian yang betul, baju masuk dalam. Kalau rambut panjang itu yang perempuan tu diikat masa ke sekolah kan. Yang kedua ialah dia membawa mesej untuk pembentukan jati diri. Maknanya sekarang ini kita perlu berani, kita yakin pada diri, kita tertanam sifat sabar, sifat tabah kan, dan kita tekun dalam melaksanakan satu perkara. Ini satu sifat yang sangat penting, yang perlu bukan saja pada anak-anak, malah semua sekali lapisan masyarakat kan. Yang ketiga ialah untuk menanam semangat patriotik dalam diri, iaitu kita cintakan kepada negara. Cintakan ni maksudnya ialah kita tidak melakukan kerosakan kepada negara, kita elak dari melakukan jenayah, terlibat perkara-perkara yang tidak bermoral, patuh kepada undang-undang. Ya, betul. Kita berusaha untuk mengharumkan nama negara kita dalam segenap aspek, bukan sahaja sukan,
Contohnya dalam sains dan teknologi, kita sentiasa ada niat untuk mengharumkan nama negara kita. Baik Tuan, okey. Maksudnya di sini secara ringkasnya, aktiviti pasukan badan beruniform ni sebenarnya untuk melahirkan murid-murid yang lebih holistik ataupun menyeluruh. Di situlah kita akan melihat kepada kemenjadian murid yang berada di sekolah. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasannya. Jadi sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Inilah dia Sembang Aktif di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Tuan Nazar kita di sini. Baik Tuan, kita akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Apakah pandangan Tuan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pasukan badan beruniform dalam perkaitannya untuk membina karakter dan jati diri murid kita di sekolah? Sila. Baik Irfan. Okay, kalau kita lihat ya Irfan, aktiviti yang kita laksanakan dekat sekolah, kadang-kadang anak-anak ni kita tengok berkawat. Betul. Kadang-kadang ada membuat kemah. Pada hari Rabu kan. Kadang-kadang buat ikatan tali, bermacam-macam. Betul. Jadi sebenarnya itu adalah kurikulum yang terkandung dalam pasukan badan beruniform. Walaupun ada banyak pasukan badan beruniform, ada kurikulum asas yang wajib kita laksanakan untuk membentuk holistik seperti mana yang Irfan sebutkan tadi. Jadi yang pertama, kalau saya nak huraikan, kita huraikan secara ringkas saja ya. Boleh, silakan. Baik, yang pertama ialah dari segi pembentukan disiplin dan ketahanan. Kalau kita tengok dalam aktiviti ini, terangkum dalamnya ada aktiviti kawat kaki, ada merentas halangan, betul, ada kompos marching, di mana aktiviti ini memerlukan daya fizikal yang tinggi. Kita berkawat di tengah panas, pukul 2 petang hingga sampai pukul 3 petang kan, pada ketika itu panas. Jadi tujuannya ialah dah tentu untuk membentuk ketahanan dan disiplin pada diri. Yang kedua ialah kita melaksanakan aktiviti ikhtiar hidup. Kita memasak menggunakan buluh. Contohnya kita menangkap ikan dalam kita lepaskan ikan ke dalam satu lopak air, kita menangkap ikan, kemudian kita masak, kemudian kita membina perangkap, kemudian kita mengenali tumbuhan haiwan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan di dalam hutan. Penting tu sebenarnya Tuan. Ya. Kalau tak, mungkin kita masuk hutan, kita tak boleh survive. Ya, betul. Jadi ilmu-ilmu ini yang kita akan gunakan suatu dalam keadaan kecemasan. Seperti Irfan sebut tadi. Seterusnya ialah aktiviti perkemahan. Kan, kita ada buat kemah, kemudian kita gali parit di sekeliling kemah itu supaya kemah itu tidak ada masuk air. Kita buat ikatan, tali temali, kita bina gadget di sebelah kemah itu. Okey. Kemudian kita ada aktiviti keusahawanan, di mana dalam keusahawanan ini anak-anak ini akan diajar cara untuk membuat makanan tradisi, contohnya membuat kerepek, membuat kari puff, membuat kuih donat. Okey, kemudian ada aktiviti keusahawanan yang menghasilkan kraft tangan. Supaya nanti anak ini apabila mereka habis sekolah nanti, contohnya sewaktu dalam persekolahan ni mungkin duit belanja diberi oleh ibu bapa. Betul? Ya, sampailah umur kita 17 tahun. Bila 18 tahun kita dah tak bersekolah, kita dah tidak ada duit belanja contohnya. Macam mana tu? Ya, jadi perkara ini akan aktiviti kokurikulum ini tadi telah pun melatih anak ini supaya tadi dia berjemur dengan panas, kreatif untuk mencari duit untuk sebagai duit saku, dapat kemungkinan kalau dia ada duit belanja dapat membantu ibu bapa, memberi duit kepada ibu bapa, membalas jasa ibu bapa yang telah membesarkan kita kan. Dan ada juga aktiviti kerohanian dan moral. Ini yang sangat penting, yang di mana aktiviti kerohanian moral ni kita terapkan dalam setiap aktiviti tadi. Setiap aktiviti. Ya. Kita membuat bacaan doa, ayat-ayat lazim kita hafal, kemudian kita terapkan nilai-nilai murni. Jadi dalam setiap aktiviti ni tadi dirangkumkan keseluruhannya, ada aktiviti moral dan juga kerohanian. Jadi kita mengharapkan agar semua aktiviti ini akan menjadi secara holistik lah, menyeluruh. Fizikalnya kita dah kuasai,
sahsiahnya, pembentukan jati dirinya kita Baik. dah rangkumkan sekali. Terima Begitulah. kasih. Okey. Nampaknya kita dah faham sebenarnya aktiviti kurikulum yang dilakukan di sekolah ini adalah untuk membantu murid-murid dalam menjadikan diri mereka seorang yang lebih baik, Tuan. Ya, betul. Dan mungkin sekarang ni saya nak tahu juga, saya sendiri dulu merupakan ahli Persatuan Kadet Bersatu Malaysia. Saya nak tahu apa lagi yang ada sebenarnya di sekolah ni, di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah, antara persatuan ataupun pasukan beruniform yang ada di sekolah di Malaysia. Silakan, Tuan. Baik. Ada berapa sebenarnya? Ya, ini pun lagi satu yang menarik perhatian ramai masyarakat dan juga guru-guru, di mana sekolah kita ni terbanyak persatuan. Betul. Tidak seperti mana di negara lain, mereka cuma ada satu. Ada satu je? Satu. Macam di Indonesia ada pramuka saja. Semua masuk pramuka. Di Thailand ada luksa. Semua masuk luksa. Tapi di negara kita ada 3 kategori. Betul. Iaitu yang pertama ialah kadet remaja sekolah yang saya pakai sekarang ni. Ya, milik penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada jawatan-jawatannya yang diketuai oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, ya, sebagai ketua. Kemudian yang kedua, kita ada kategori pasukan kerajaan. Yang dalamnya itu ada 7. Ada 7. Iaitu kadet bomber, PKBM udara, darat, laut seperti mana yang Irfan masuk tadi. Kadet polis, kadet pertahanan awam, kadet JPJ. 7. Ada 7. Okey. Yang ketiga ialah di bawah pertubuhan bukan kerajaan. Contohnya ialah Pandu Puteri, Pengakap, Bulan Sabit Merah Malaysia, St. John, dan satu lagi yang termasuk di bawah NGO ini ialah seni bela diri. Seni bela diri. Contohnya macam taekwondo ke? Ya. Taekwondo tu baru satu. Baru satu ada lagi? Taekwondo, silat, judo, silambam, kalari payat, wushu, kungfu, kuntau, ada banyak lagi sebenarnya. Mungkin tuan boleh ceritakan dari segi apakah tujuan penubuhan pasukan beruniform yang tuan sebutkan tadi? Baik, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita ini mempunyai karakter yang berbeza-beza. Macam Irfan kan, kecenderungannya ke arah walaupun diterapkan dengan disiplin semasa PKBM, tetapi kita lebih cenderung untuk menjadi sebagai pengacara. Contohnya Betul. Okey. Saya walaupun terlibat dalam palapis dulu, kecenderungan saya adalah sebagai seorang guru, seorang pendidik. Ya. Jadi di dalam aktiviti co-curriculum ini kita telah menyediakan pelbagai ruang kepada murid untuk terlibat dalam aktiviti yang bagaimana. Mereka hendak terlibat dalam anggota keselamatan, dari kecil dulu bercita-cita nak mempertahankan negara, ataupun berminat sebagai anggota polis kerana ada salah seorang keluarga mereka sebagai anggota polis. Betul. Ataupun suka dengan aktiviti kesukarelawanan seperti bomba, pertahanan awam, Pandu Puteri, Pengakap, Puteri Islam dan sebagainya. Jadi kita telah membuka ruang kepada semua anak-anak ini untuk terlibat dalam aktiviti yang bagaimana. Baik. Sebagai kerjaya ataupun sebagai minat untuk dia terus melibatkan diri apabila mereka tamat dalam persekolahan nanti. Jadi semua peluang itu telah terbuka kepada anak-anak kita. Betul. Itulah uniknya sebenarnya. Kalau kita berada di Malaysia ni bukan sahaja satu pasukan berada beruniform, tetapi ada banyak seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Nazar kita sebentar tadi. Baik, sekarang ni saya nak tanya kepada Tuan Nazar, kalau kita dah masuk ataupun sertai pasukan berada beruniform ni, apakah faedah yang saya ataupun murid-murid lain yang akan dapat? Silakan. Baik, untuk makluman Irfan, kita punya aktiviti ini telah merangkumi pelbagai aspek. Ya, seperti mana saya sebut tadi, dia ada pembangunan sahsiah, kemudian ada pembangunan fizikal. Jadi apabila kita diasuh, telah dilatih sejak daripada darjah 4, kita telah aktif dalam co-curriculum sehingga darjah 6, disambung pula tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5, ada yang ke tingkatan 6, dan ada yang di college pun ada aktiviti co-curriculum ini. Betul. Jadi secara tidak langsungnya dari kecil anak ini telah diasuh, dibimbing oleh guru penasihat, dibantu pula, disokong pula oleh ibu bapa, dan akhirnya menjadi anak ini seorang yang mempunyai sahsiah yang tinggi. Betul. Kemenjadian murid itu dapat dilihat
dengan dia tahu membezakan antara perkara yang buruk dan perkara yang baik. Mana perkara yang perlu dilakukan, mana perkara yang perlu ditinggalkan, mana sumbangan yang perlu dibuat kepada masyarakat, kepada keluarga, agama, bangsa, negara, dan mana perkara yang negatif yang perlu dijauhi oleh anak-anak ini. Itulah secara keseluruhannya. Okey, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Tuan Nazar sebentar tadi berkenaan dengan faedah kalau kita sertai pasukan badan beruniform di sekolah. Jadi sekarang ini, apa kata kita berhenti minum dulu, boleh Tuan? Boleh. Teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Tuan Nazar bin Mamat di sini. Mungkin sekarang ni Tuan, ada murid-murid di rumah yang tengok kita sekarang ni dah berkobar-kobar semangatnya apabila dapat tahu penerangan yang diberikan oleh Tuan sendiri. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan, ada tak peluang sebenarnya untuk mereka ni mencipta nama dan kejayaan di peringkat antarabangsa? Bukan saja di sekolah, silakan. Baik, Cik Irfan. Seperti mana yang kita terangkan sebelum ini, yang kita ada 3 kategori tadi, iaitu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, di bawah Pertubuhan Kerajaan dan di bawah Pertubuhan Bukan Kerajaan. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita melihat satu yang amat positif di mana setiap komponen tadi telah cuba untuk membuka ruang kepada murid bagi melibatkan diri ke peringkat yang lebih tinggi. Asalnya adalah aktiviti yang asas di peringkat sekolah. Betul. Di mana dilatih oleh guru penasihat. Kemudian apabila dibuka ke peringkat daerah, pertandingan di peringkat daerah, anak murid yang menang tadi di peringkat sekolah pergi ke peringkat daerah. Kemudian menang di peringkat daerah, anak-anak ini akan berpeluang pergi ke peringkat kebangsaan. Kebangsaan. Okay. Peringkat negeri dulu. Negeri dulu. Belum kebangsaan lagi, negeri dulu. Dan lepas menang di peringkat negeri, akan mewakili negeri pergi ke peringkat kebangsaan. Okey. Jadi ada kita akan membuka ruang seperti mana saya sebutkan tadi. Kita telah menganjurkan peringkat antarabangsa. Mana anak-anak yang terpilih ini tadi akan kita buka ke peringkat antarabangsa. Jadi penyertaan ini ada dua terbagi pada 2 bahagian. Yang pertama ialah penglibatan ramai. Okey. Contohnya Jamboree. 2,000 peserta, 3,000 peserta akan ambil bahagian. Dan ada pertandingan yang bersifat aktiviti yang bersifat pertandingan. Contohnya ialah pertandingan kawat kaki. Di mana dalam satu sekolah itu 35 yang terbaik saja yang akan mewakili sekolah pergi ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan. Jadi ini yang bersifat pertandingan. Betul. Jadi ada 2. Satu yang bersifat penglibatan ramai, satu yang bersifat pertandingan. Yang terbaik saja. Maksudnya dekat sini tu memang adalah peluang sebenarnya untuk murid-murid mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Walaupun dia tak berapa cekap contohnya dalam aktiviti satu elemen, contohnya kawat kaki ke, dalam seni berdiri tadi ke, tetapi dia boleh menyertai yang pelibatan ramai tadi. Ada seminar, simposium, ada bengkel. Jadi anak-anak ini berpeluang menyertai di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Jangan risau sebenarnya kerana Kementerian Pendidikan Malaysia masih buka ruang dan peluang untuk anda mencipta kejayaan di peringkat yang lebih tinggi. Okey. Sekarang ni saya nak tahu juga dari segi peranan KPM sendiri, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggilap potensi murid melalui aktiviti pasukan badan beruniform. Silakan tuan. Baik. Seperti mana yang kita sedia maklum, ada 2 komponen penting di dalam sekolah, iaitu satu di bahagian murid, satu lagi ialah di bahagian guru. Jadi untuk murid, kita telah menurunkan peruntukan bagi menganjurkan pertandingan di peringkat sekolah. Sekolah kita ada menurunkan peruntukan bagi guru-guru penasihat, menganjurkan dalam sesama rumah pasukan ataupun sesama persatuan, ya. Kemudian di peringkat daerah juga akan menganjurkan pertandingan. Kita ada menurunkan peruntukan untuk buat peringkat daerah. Juga berlaku di peringkat negeri, juga berlaku di peringkat kebangsaan, dan ada juga peruntukan luar negara yang kita khususkan bagi membawa anak-anak yang cemerlang ini untuk mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Kemudian itu dari segi aspek murid.
Dan aspek yang kedua ialah latihan guru. Jadi unit saya sendiri yang akan menyokong aktiviti latihan guru ini, di mana kita membuat kursus yang kita membekal sijil kepada mereka, di mana dengan sijil ini melayakkan guru tadi untuk mengajar anak-anak murid ahli persatuan mereka. Supaya nanti bila dia menyertai pertandingan di peringkat saya sebutkan tadi, anak-anak murid ini telah pun bersedia dibekalkan dengan ilmu, dibimbing dengan cara yang betul, akhirnya tercapai matlamat dia untuk menang satu, untuk membentuk diri dia seorang yang bersahsiah, mempunyai jati diri, semangat patriotik dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Betul tu, betul lah. Maksudnya di sini tuan, sebagai seorang guru, itulah yang kita panggil sebagai akal umbi kepada murid-murid ni, untuk membentuk jati diri mereka yang lebih baik, bersahsiah tinggi dan juga bermoral baik. Okey. Sekarang ini, kalau tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan peranan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, apa pula sebenarnya peranan oleh ibu bapa untuk sama-sama menjadikan murid ini lebih cemerlang dalam aktiviti badan beruniform? Sekarang kita ceritakan berkenaan dengan ibu bapa pula, silakan. Baik Irfan, seperti mana yang kita lalui zaman persekolahan kita dulu, sokongan daripada ibu bapa, galakan daripada ibu bapa merupakan satu perkara yang sangat penting. Kalau guru di sekolah membuat aktiviti, contohnya membuat kawat kaki, sekiranya ibu bapa tidak benarkan anak-anak datang, dah tentulah tidak berjaya. Jadi ibu bapa yang dapat memberi galakan, menyokong anak-anak, kemudian sanggup untuk bekerja lebih sedikit, contohnya untuk memerhatikan anak-anak ini. Kemudian bila ada latihan kita tahu yang aktiviti co-curriculum ini dibuat di luar waktu persekolahan. Betul. Pukul 2 petang, pukul 3 petang. Jadi ibu bapa yang dapat bersedia untuk membenarkan anak-anaknya ini terlibat dalam aktiviti di luar waktu persekolahan dapat menyokong sebenarnya sebagai satu perkara elemen penting yang dapat memastikan kejayaan anak-anak itu tadi. Betul. Ya. Kemudian kemungkinan ada sedikit sumber kewangan yang disalurkan oleh ibu bapa, memberi duit belanja lebih sikit. Kadang-kadang anak itu balik pukul 1 tengah hari. Bila ada latihan, kemungkinan balik pukul 4 petang. Jadi adalah wang saku yang diberikan oleh ibu bapa untuk sebagai minum petang pada anak itu tadi. Kemudian ibu bapa ini sebenarnya mereka ada PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jadi melalui Persatuan Ibu Bapa Guru ini sebenarnya juga telah menyumbang banyak, menyumbang dari segi kewangan untuk sewa bas dan sebagainya, untuk memberi wang saku, di mana wakil-wakil sekolah ni tadi, anak-anak ni tadi akan dapat sedikit belanja. Kemudian ada kemudahan pengangkutan, tidaklah menggunakan kereta guru semata-mata. Jadi PIBG ibu bapa merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan kejayaan anak-anak ini. Baik. Ya, di pelbagai peringkat tadi. Bercakap mengenai ibu bapa ni, suka untuk Irfan katakan di sini sebenarnya ibu bapa merupakan satu sumber motivasi yang paling baik untuk anak-anak terus cemerlang dalam peringkat yang lebih baik. Sebab contohnya tuan, kalau saya lah sendiri sebagai seorang murid di sekolah dan contohnya Irfan menang pertandingan kawat, Irfan balik ke rumah, Irfan nak ceritakan, ibu, ayah, Irfan menang. Kalau ibu apa macam, alhamdulillah bagusnya anak saya, seronoknya ibu, seronoknya ayah, lagi saya bersemangat tuan. Sebab itulah sebenarnya ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan sokongan, dukungan dan juga motivasi kepada anak-anak mereka untuk lebih berjaya pada masa yang akan datang. Dan sekarang ni, apa kata kita bercakap mengenai peranan murid juga? Sebab ialah tadi kita cakap peranan KPM, peranan guru. Jadi sebagai seorang murid itu sendiri, kadang-kadang lah tuan, ada murid yang macam tak berani nak ke hadapan, malu-malu, segan dan sebagainya. Tapi saya rasa sekiranya mereka melalui aktiviti badan beruniform ni, mereka akan diajar cara berkomunikasi, cara untuk membentuk diri yang lebih baik dan sebagainya. Jadi sebagai seorang murid, apakah langkah yang sepatutnya dilakukan oleh murid tersebut untuk lebih berjaya dalam aktiviti badan beruniform? Silakan. Baik. Seperti mana Irfan sedia maklum, yang tadi kita sebutkan, anak-anak ini dia mempunyai potensi yang berbeza-beza. Betul. Ada yang minat melukis, ada yang minat berkawat dan sebagainya.
ada yang minat aktiviti lasak. Jadi bila kita membuka ruang ini tadi, kita ada pertandingan kawat, pertandingan menembak pun ada. Lupa saya nak beritahu dengan Irfan. Jadi untuk PKBM yang mana Irfan sertai dulu, dia ada pertandingan menembak. Pertandingan menembak? Membuka, memasang senjata. Dah terlepas saya ni. Ya. Kemudian bila kita bagi peluru itu, anak ni tahu bagaimana nak masukkan peluru sehinggalah meletupkan peluru itu. Jadi diajar dengan sedemikian rupa. Dan di sekolah kita telah mewawarkan kepada murid, siapa yang ingin menyertai pasukan kadet bomba, menyertai pertahanan awam, PKBM, silalah lapor diri ataupun hadir di ketiga sesi temuduga contohnya. Jadi apabila mendapat tawaran yang sebegitu, anak-anak ini akan memaklumkan kepada ibu bapa, meminta izin. Boleh tak Irfan, boleh tak nak masuk PKBM? Mesti mak ayah kata boleh kan, teruskan. Ya, jadi itu akan menjadi motivasi tambahan kepada anak tadi untuk dia menyertai pasukan badan uniform yang disertai. Jadi sebenarnya yang datang dari datang semangat untuk menyertai pasukan badan uniform ini ialah datang dari anak itu sendiri. Guru kita dah membuka ruang untuk mereka sertai. Kita telah membuka kelab persatuan, sukan permainan, pasukan badan uniform supaya anak ini dia memilih yang mana satu agaknya sesuai dengan jiwanya dan akhirnya mereka dapat membuat pilihan yang tepat dan bergerak aktif dalam bidang mana yang mereka minati. Sudah terang lagi bersuluh sebenarnya dalam usaha menjadikan murid itu lebih baik dalam melalui aktiviti kurikulum seperti pasukan badan uniform, kita memerlukan usaha semua pihak sekali, termasuk KPM, ibu bapa dan juga guru-guru. Begitu juga dengan murid-murid yang menyertai. Itulah dia perkongsian oleh Cik Nazar untuk segmen kali ini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam segmen aktif Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Tuan Nazar kita yang kacak orangnya masih di sini bersama-sama untuk episod hari ini. Okey, sekarang ni kita nak beralih pula. Nak tahu tentang perancangan KPM sendiri dalam menggilak potensi murid melalui aktiviti pasukan badan beruniform. Apa perancangan untuk mungkin tahun hadapan Tuan? Silakan. Baik. Untuk setiap tahun, sebagaimana yang Irfan lihat, kita ada kejuaraan sukan, ada aktiviti perkemahan, ada aktiviti pidato. Sebenarnya setiap tahun kita membuat takwim. Takwim? Macam kalender macam itulah Tuan ni? Ya. Di mana nanti anak-anak murid tahu, di mana pada bulan 7 contohnya, ada pertandingan di peringkat kebangsaan. Jadi guru-guru ni akan mula bersedia di peringkat sekolah, dah melatih anak-anak murid. Kemudian di pejabat pendidikan daerah juga bersedia untuk membuat peringkat daerah. Kemudian Jabatan Pendidikan Negeri bersedia untuk membuat peringkat negeri. Jadi kita telah merancang dan menyusun atur supaya anak-anak ini tadi dari segi sekolah dia dapat membina, melengkapkan diri dia sehinggalah ke bulan 7 tadi yang saya sebutkan contohnya tadi. Jadi sehingga ke peringkat kebangsaan akhirnya anak-anak ini telah pun menjadi mantap dan KPM telah menyediakan untuk ke peringkat antarabangsa yang lebih tinggi. Jadi masa yang dibekalkan ini pada tahun itu dan pengalaman dia yang sebelum ini. Contohnya anak ni tingkatan 4. Jadi tingkatan 1, 2 dan 3 dia telah mendapat latihan, telah mendapat ilmu dan akan digunakan pada pertandingan yang akhir tadi. Ya. Kemudian KPM telah mewujudkan jaringan dengan negara lain. Contohnya dengan negara Thailand, dengan negara Singapura, dengan negara Indonesia. Jadi jaringan-jaringan yang kita bina ini akan menjadikan anak-anak ini bersifat lebih terbuka ke negara luar. Dia tahu negara Singapura macam ini pembangunannya, kemajuannya. Negara Indonesia begini masyarakat dia. Negara Thailand pula begini budaya yang mereka ada. Jadi dia akan lebih bersifat terbuka secara global. Dalam masa yang sama Tuan, kita akan membuka mata murid-murid untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku di dunia global. Di situlah kita boleh
orang kata apa, Ya. meletakkan jati diri murid-murid ke arah yang lebih baik. Dan perancangan daripada aktiviti yang bersama kita, contohnya yang GO, NGO tadi, mereka sangat-sangat memberikan komitmen dalam perkara ini. Itu yang kita nak sebenarnya, Ya. kerjasama Ya. ramai pihak. Ya, supaya lebih ramai lagi murid yang terlibat. Jadi Okey. kerjasama daripada mereka setakat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat membanggakan. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasama yang baik oleh banyak pihak seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Nazar kita. Okey, sekarang ni kita nak bercakap berkenaan dengan KRS, Kadet Remaja Sekolah, seperti apa yang dipakai baju yang segak oleh Tuan Nazar ni. Mungkin Tuan boleh kongsikan antara matlamat dan visi pasukan ini dalam memacu kemenjadian murid di sekolah. Silakan. Baik. Untuk seperti mana yang Irfan sedia maklum yang kita sebut awal tadi, KRS ini amat mementingkan kepada kemenjadian murid. Dalam semua kurikulum yang dilaksanakan tadi, contohnya aktiviti ketahanan diri, perkhemahan, keusahawanan, itu semua telah dirangkumkan dalam di mana kerohanian dan moral menjadi keseluruhan bagi aktiviti ini. Jadi secara keseluruhannya kita nak maklumkan bahawa aktiviti kadet remaja sekolah ini dia ialah memacu kepada pembentukan kerohanian sasiah yang terpuji. Okey. Di samping itu, melalui aktiviti ini tadi, dia menjurus ke arah pembentukan pemimpin. Kita semua tahu, mungkin Irfan juga sama, akan menjadi pemimpin kalau tidak di organisasi, mungkin menjadi pemimpin kepada keluarga, InsyaAllah. pemimpin kepada masyarakat di taman kita. Jadi karakter-karakter sebagai seorang pemimpin ini yang cuba dicungkilkan dalam kadet remaja sekolah, di mana pemimpin ini nanti dia akan memegang sifat amanah, jujur, kemudian menjadi contoh dan tauladan kepada masyarakat di sekitarnya, layak untuk menjadi imam di surau, tahu membaca doa harian, boleh membawa tahlil contohnya, kalau solat jenazah boleh menjadi imam sebagainya, tahu bagaimana nak menguruskan jenazah. Jadi banyak elemen-elemen yang kita fokuskan, terapkan supaya tadi dalam aktiviti yang lain tadi sebagai sisipannya ialah elemen kerohanian supaya dapat membentuk insan yang menyeluruh. Betul tu Tuan. Sebab bukan sahaja kita ingin mewujudkan murid yang ketahanan fizikalnya bagus, tetapi kita juga interapkan dari segi segi rohani, rohani, fizikal, rohani dan juga sasiah yang tinggi. Betul. Baik, terima kasih Tuan. Sebenarnya dah banyak perkongsian yang telah diberikan oleh Tuan Nazar kita hari ini. Kita nak lihat juga kata-kata akhir Tuan sebagai seorang figura KPM hari ini. Harapan dan juga amanat yang ingin disampaikan kepada masyarakat luar di luar sana. Silakan. Baik. Seperti mana yang kita sedia maklum, pasukan badan uniform termasuk KRS ini dia memerlukan penglibatan daripada banyak pihak. Jadi yang pertama ialah dari barisan pentadbir dan juga guru penasihat yang akan mencari ruang, yang akan menjadi pembimbing kepada anak-anak murid. Okey. Dan yang kedua ialah sumbangan yang diberikan oleh ibu bapa, peranan dimainkan oleh ibu bapa. Jadi kedua-dua elemen ini kalau kita cantumkan, dia akan menjadi satu elemen yang satu orang kata paduan yang akan membawa ke arah kecemerlangan anak murid itu tadi. Betul. Jadi dari pihak pentadbir sekolah, daripada pihak PIBG, semuanya telah bergabung tenaga dan akhirnya akan menjayakan anak murid ini menjadi pasukan yang cemerlang, dan akhirnya pasukan-pasukan lain yang berada di sekolah berkenaan akan turut sama. Ya, kecemerlangan KRS ini akan menjadi pemangkin kepada pasukan-pasukan yang lain untuk terus maju, bergerak seiring, bersaing secara sihat. Itulah yang saya harapkan, ialah kerjasama yang padu dari pihak ibu bapa, dari pihak pentadbir, daripada pihak guru, agar sama-sama dapat membangunkan, dapat menghidupkan, agar dapat melaksanakan aktiviti co-curriculum pasukan badan uniform dengan efisien supaya kita dapat mencapai matlamat
yang disasarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itulah dia saudari, amanat dan juga harapan Tuan Nazar kita berkenaan dengan pasukan badan beruniform, di mana hari ini kita menceritakan, berkongsikan kepada anda tentang kemenjadian murid melalui aktiviti badan beruniform. Dan itulah dia, untuk kita membentuk warga negara Malaysia yang bukan sahaja cintakan negara tetapi juga bangsa, agama. Dan kita mengharapkan semua hasrat ini akan tercapai dalam masa yang singkat, dan sahut cabaran ini untuk sama-sama kita jadikan negara Malaysia negara yang lebih baik, insyaAllah. Terima kasih ucapkan kepada Encik Nazar bin Muhammad, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Kejurulatihan Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Diharapkan akan kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.